Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Yani pautkanlah hatimu itu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah, bahawa dialah yang maha kuasa dan kekuasaannya meliputi segala-galanya. Dialah yang maha mengetahui yang ilmunya itu meliputi segala-galanya. Dan segala apa yang berlaku itu adalah perbuatannya. Letakkan tautan hati kita itu atas segala perbuatan yang berlaku pada diri kita ini, kecil ke, besar ke, perbuatan dalam ke, luar ke, balik kepada asal dia itu, kepada perbuatan Allah, tertakluk dengan segala sifat, tertakluk dengan sifat-sifat Allah, supaya hati kita ini berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya, bersandarlah selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatikan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaanmu sendiri. Jadi dalam masa yang sama, seolahnya kalau mata kita ni tengok ke atas je, tengok ke bawah je. Tamsilang sajalah. Jangan lenggok ke atas sungguh. Lenggok ke atas sungguh beratlah. Simboliknya tengok ke atas je, tengok ke bawah je. Tamsilang. Tengok ke atas, melihat kepada sifat-sifat ketuhanan Allah, bahawa kudratnya itu bahawa mengenai atas tubuh badan kita ni, segala gerak diam aku ni tertakluk dengan kudratnya. Segala gerak-gerak hatiku itu termaklum dalam ilmunya. Bahawa hidayah yang aku dapat ini, sehingga aku dapat melakukan kebaikan ini, adalah dengan hidayah daripadanya, dengan taufik daripadanya. Gerak-gerak kesolehan yang kita dapat lakukan itu adalah dengan petunjuk daripadanya. Ilmu-ilmu yang kita dapat ini adalah kurnia daripadanya, pemberian daripadanya, lempah kurnianya. Dan kita kesenangan hidup kita hari ini sehingga kita mengecapi kenikmatan, keselamatan, kesejahteraan, itu rahmat, kurnia rahmat daripadanya, pemberian daripadanya. Kena ingat buah tu, kena sedar. Kena sedar. Sebab itulah Nabi ajar kepada sahabat supaya selalu mengucapkan la ilaha illallah, untuk memahami supaya hakikat-hakikat tauhid yang tinggi ini hidup semua dalam hati kita. Hidup. Itu tujuannya. Hakikat-hakikat ketauhidan yang tinggi itu supaya tertanam teguh dalam hati, dalam fikiran dan perasaan. Itu tujuannya. Jadi dalam masa yang sama, mata hati kita juga kena tengok ke bawah. Waktu tengok ke atas, tengok kepada sifat-sifat ketuhanan Allah atas diri kita ni. Segala apa yang ada pada diri kita ni, tentang hidup kita, bahawa itu dihidupkan oleh Allah. Kemudian tentang apa lagi, tentang sihat kita disihatkan Allah. Kita tengok ke atas, tengok ke bawah pula ni. Aku ni tak ada, terima tempat terima je. Atas wujud aku sendiri pun duk bergantung dia belaka, bukan benda-benda lain. Atas kewujudan kita ni pun, kewujudan kita ni, nikmat-nikmat, kurnia-kurnia hak macam-macam tu lebih-lebih lagi. Atas ada kita ni pun duk bergantung ke dia. Kena sedar. Atau kena tengok ke bawah, sedar keakuan diri ni, aku ni apa benda. Inilah sufi yang jujur, arif billah. Cuma tinggal lagi si arif billah ini, perkara-perkara tadi itu tertanam teguh di dalam hatinya. Kita ini kalau masuk kadang keluar. Itu makrifat tu kadang-kadang mari, kadang hilang. Gelak cerah ini mari. Itu sebab keadaan itulah yang menjadikan kita ini tidak dinamakan arif. Si arif itu bahawa hakikat-hakikat itu sudah tertanam teguh di dalam hatinya, tak bergoncang dah, mutmainnah nama. Itulah yang difirmankan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Sebab apa jiwa tentram? Kerana jiwa yang berpijak pada dasar yang kukuh, jiwa yang berpaut kepada pautan yang kuat, itu mutmainnah. Kita ni duk paut kelahi banyak. Paut situ bawah situ dah hak rapuh saja. Tapi adalah nunggu tu. Tapi sebelum nunggu tu, tangan ni duk mengapa benda lain banyak. Katanya patah situ, kata tu yang kita kurang nak ubah semua tu. Dan nak ubah semua tu wujudnya. Dan jiwa kita tidak mencapai mutmainnah.
hati yang berpaut pada hakikat yang tinggi, tidak paut molek situ. Kita ni duduk capa ke rating manyok, rating ada hak repuk dah, ada tu lah hak seropeh dah lah, macam-macam. Hati kita tidak bulat. Ini dia si arif seperti ini. Sebab tu alim ulama arifin billah itu mereka bersifat munsif, tawadhu, munsif, kerana mereka ada kesedaran ini. Mereka ada sikap membetulkan, menasihati dan ingin melihat kebaikan. Mereka belum membuat kebajikan. Itu sifat si arif billah. Sebab tu kalau nak kena dalam dunia kearifan, alamat-alamat umumnya seperti itu. Berarti berhati-hati terhadap arif yang tidak memperlihatkan ubudiyah dirinya itu. Kita berhati-hati kalau kita nak mengaji tasawuf secara pelajaran yang luruh, kena cari sifat-sifat kearifan seperti ini. Hari ini dunia penuh pancaroba, penuh dugaan, banyak sangat. Itulah yang menyebabkan Azhar Al-Ghazali kata, kenapa sebahagian daripada para awliya, para salihin, mereka ini mengambil sikap menyendiri, kerana terlalu banyak fitnah, pendakwaan dan macam-macam. Kita ni masih berada pada tahap yang kalau kita hari ni kita nak mengaji ilmu tasawuf ni, dugaan macam-macam, dan contoh kita temu tu macam-macam. Sebab tu utamakan ilmu. Tengok apa benda alim ulama kita memberi pelajaran-pelajaran tentang tasawuf, ambil pedoman kepada ilmu tu. Baik, kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, ingatlah selalu sifat-sifat ketuhanan Allah. Disuruh supaya memahami dan mengingati. Peringkat pertama, kena faham dululah tentang sifat ketuhanan. Kena tahu dulu. Itu berarti kena mengaji usuluddin lah. Tahu. Selepas tahu, kena faham. Biar halus sikit. Ni kena main kat tasawuf. Memahami. Kita tahu ni dengan faham beza gini. Kita pergi kedai hardware tu duk beli spana, duk beli skru. Tahu spana skru, tapi suruh pasang tak erti setarang, tak erti tak jumpa cari lubang tak setarang. Tu tahu. Orang mengaji usuluddin tahu tapi tidak faham, tidak erti nak pasang. Tak erti nak pasang molek. Jadi dok siku molek kadang-kadang. Alat cukup lekat belaka. Kena molek setimbung alat, seguning alat. Ada belaka. Spana tu spana ni, tapi tai suruh pasang tu pasang ni, tak erti cari spana, tak erti nak pasang. Kena semua molek, luh terus tu. Luh. Ni masalah dia. Kena faham. Nak faham tu kena ngaji tasawuf. Nak pasang ilmu usuluddin tu. Nak pasang atas tubuh badan, nak pasang atas diri kita ni ke mana? Ni kena mengaji ilmu tasawuf. Barulah dia meningkat kepada merasai. Itulah kearifan. Iaitu kaya. Allah Ta'ala itu bersifat dengan maha kaya, dengan erti tidak bergantung pada yang lain, bahkan semuanya bergantung kepadanya. Allahus Samad, yang kita sebut. Kuasa, yang maha kuasa, mengetahui, yang bersifat ilmu. Kaya, kuasa, mengetahui, dan apa ni, mengetahui mulanya apa bahasa, dan kuat, yakni kuasa, kekuatan, kekuasaan, segala sifat-sifat tentang ketuhanan Allah Ta'ala tu lah. Dicontohkan banyak sinilah. Tentang Al-Quwwah, Zulquwwatil Matin, kekuatan, kekuasaan, yang kita belajar dalam usuluddin dan sifat 20 dalam Al-Asma'ul Husna. Baik. Sedang sifat-sifat kehambaanmu ialah miskin. Adapun sifat-sifat kehambaan diri kita ini antaranya miskin. Miskin dengan erti sentiasa berhajat.
Istilah miskin. Miskin ni kalau kita mengaji kitab fiqh, orang yang masih memerlukan, tidak dapat memenuhi sepenuhnya hajat keperluan dia, itu miskin. Bergantung, berhajat, tak dapat memenuhi sendiri keperluan dia itu. Keperluan dia itu tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya, bergantung yang lain. Itu miskin dari segi istilah fiqh. Jadi kalau dia memerlukan sesuatu, hanya dapat menyediakan sebahagian saja, sebahagian lagi tak dapat dipenuhi. Kalau dhaif lalu, panggil fakir pula. Tapi dua-dua tu dalam istilah miskin lah. Miskin ni boleh tahan sikit, fakir ni teruk lagi. Istilah fiqh. Tapi dalam istilah tasawuf, miskin dan fakir serupa, dengan erti iaitu hati yang menyedari bahawa dirinya itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu miskin dalam tasawuf. Jadi miskin dalam tasawuf ini adalah sifat yang mulia, iaitu orang yang sedar dirinya itu berhajat dan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Dia sedar. Jadi masalah sekarangnya, kita ini memang itulah sifatnya, tapi tak sedar. Itu yang nyakit kita ni hari ni, tak sedar. Kita tak sedar. Ibarat kau orang ada nyakit baruh, dia tak sedar baruh tu. Hakikatnya kita ni sebenarnya memang miskin, tapi tak sedar miskin, tak sedar. Dan selalu disedarkan dengan bermacam-macam cara. Kita ni sedar hakikat diri kita ni, sebenarnya semua hakikat diri manusia ni balik kepada ayat kuncinya firman Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Itu ayat kunci dia. Wahai manusia, kamu ni miskin. Jadi hakikat manusia ni miskin. Miskin dengan arti bergantung, berhajat, tidak dapat memenuhi sendiri keperluannya. Semua perkara atas tubuh kita ni miskin sifatnya. Bila masa? Semua perkara bila masa miskin. Tapi kemiskinannya yang malangnya pada kita ini, kemiskinan kita itu dilupakan. Kita lupa hakikat kita miskin. Maka sebab itulah kita kadang-kadang diperingatkan. Bagaimana kita diperingatkan? Ada cara lembut, ada cara kasar. Cara lembut ke mana? Kita mengaji, kita dengar tazkirah, dengar nasihat, menyedarkan balik. Itu cara lembut. Cara kasar, macam orang narik kereta kau. Cara lembut, mari atar lah, kereta tu lama dah ni. Cara kasar, dia mari atar orang pelik-pelik lah. Maka demikian juga manusia ini dikembalikan kepada hakikat ini. Ada cara lembut, ada cara kasar. Cara lembut tadi tu, dengan mengaji, ingat balik, sedar. Dengar nasihat, dengar kuliah, terbuka sikit, sedar sikit, cara lembut. Tapi ada kalanya mari cara kasar weh. Kadang-kadang ada cara kasar, nampak tak gagih sangat ni, kena sekali. Tengah-tengah sedar, debung kena sekali, patah lengan, patah kaki. Allah. Sihat lama dah, bertahun-tahun sihat. Tapi liar kita ni, liar dah ingat mana. Waktu pergi surga, pergi kuliah, dia tak masuk setarang kot telinga ni. Dia tak masuk. Nasihat-nasihat, renungan-renungan, hidayat-hidayat, tak terpakai mana. Akhir sekali, dimusibahkan dengan berat. Sehingga tak boleh bangun berbulan-bulan. Itu pun masih ada yang tidak sedar. Masih ada. Kau kata gandul panggil kerah pedas doa lalu. Masa kau kata kerah doa lalu pedas. Ni tak tahu nak kata lah. Kerah pedas gini dah. Selalunya orang akan ingat Allah. Selama ni bebas duk pergi mari, tak boleh jalan 2-3 bulan. Nak pergi buang air pun sakit tang. Selalunya orang akan sedar. Akan tersedar dengan cara peringatan, cara kasar ni. Kalau kita surat merah lah, yang mari surat merah. Surat putih lepas dah, kuning yang mari surat merah pula. Itu manusia dikembalikan.
Ke mana tempat kembali manusia? Ni nak bawa kepada sedar hakikat sebenar manusia. Miskin. Kita bukan main nak suruh sembuh, nak suruh cepat makan ubat macam-macam. Yang tak baik sekarang. Tanda. Supaya kau berfikir, supaya kau merenungi. Kalau semua itu dalam genggamanmu, kau boleh buat apa saja. Harimu ni puas cemuh dah duduk tu, meletang 2-3 bulan tak bangun lagi ni. Allah puasa dah, nak suruh baik juga ni, macam-macam ubat yang tak jadi kakak sekarang. Supaya kau sedar bahawa kesihatan yang kau kecapi selama ini milikku, kata Allah. Yang mu sedar. Mu jangan awak angin, mu cari ubat-ubat tu ni, mu 3 bulan meletang sini. Kadang-kadang na'udzubika minka ya Allah, tak berlindung dengan Allah. Dah macam-macam. Banyak kisah-kisah. Kadang-kadang kita diberi kesenangan, kemewahan, kadang-kadang kita lupa. Na'udzubillahi min zalik. Dan sampai masanya kadang-kadang diberi peringatan yang lembut dengan nasihat-nasihat, dengan petunjuk-petunjuk, tersedar hati kita. Allah, kita ni lupa, kita ni lalai, kena betul, kena beringat, kena laksanakan kewajipan terhadap Allah. Tapi kadang-kadang tidak ingat sekarang, dok main geting seumur ni. Kan geting tu, kan geting ni, kan kapal atas bangunan, you kira kapal atas bangunan. Tahu lah kapal atas bangunan ni dah mana-mana ni. Macam-macam. Lupa. Hanyut hidupnya. Hanya mari peringatan kasar sekali. Lalu dibankruptkan. Bukan saja dibankruptkan, dimahkamahkan. Lupa. Mari peringatan kasar. Sehingga lepas tu kok lengan duk dai lengan. Kena molek dua potong lengan atas dai. Sepotong tak padang. Dua potong atas dai. Kena molek. Ini peringatan. Jadi semua itu untuk mengingatkan kepada hakikat ini. Jadi demikianlah Syekh Ibn Atha mengajarkan kita, hendaklah kita, hati kita selalu berpaut kepada hakikat ketuhanan yang tinggi. Tapi dalam masa yang sama, hendaklah engkau selalu menyedari hakikat kehambaan dirimu. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan kita mendapat limpah kurnia Allah. Sebab apa? Dalam Al-Quran, inna ibadi. Ucapan-ucapan ini ditujukan kepada hamba-Ku. Hamba-Ku siapa? Orang yang ada ciri-ciri ini. Hati yang berpaut kepada ketuhanan Allah. Dan hati yang sedar hakikat kehambaan diri. Mereka inilah yang akan dilimpah kurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.